Assalamualaikum, hai korang. Kami menerima tajuk Destinasi Kebudayaan dan Tradisi Hidup Masyarakat di Kelantan. Selamat datang ke negeri Kelantan. Jadi, kami mengkaji tradisi budaya masyarakat dan tempat pelancongan menarik di Kelantan. Sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan dahulu ahli kumpulan kami. Hai, hari ini kita berada dekat Museum Negara. Our second day. Destinasi pertama kami setelah tiba di negeri Cik Siti Wan Kembang ini ialah Asmi Batik. Proses pembuatan batik di sini dilakukan dari awal hingga habis dengan kaedah manual yang prosesnya 100% daripada hasil tangan pekerja-pekerja di sini, iaitu antaranya mencanting dan cop, mewarna batik yang telah dicanting ataupun yang telah dicop, seterusnya merendam ke dalam air yang dididih sehingga larut semua lilin, seterusnya proses jemuran dan akhir sekali batik akan tersedia untuk dijual. Ini pembuatan lilin. Pembuatan. Ini lilin dia ada campuran. Apa campuran dia? Campuran dia lilin biasa dengan satu rosin. Rosin tu antik rosin. Ini rosin kalau biasa orang panggil orang kampung dia damar. So nanti dia rebus dalam ni. Dia bukan rebus, dia masak. Dimasak. Tiada istilah batik printed di sini kerana mereka sangat mementingkan kualiti dan ingin mengekalkan keaslian seni batik. Batik di sini terdiri daripada dua jenis, iaitu ada yang dicanting dan ada juga yang dicop. Ada bakat. Yeay, bentuk bunga. Sekejap, pisu dulu, pisu. Okay. Nanti. Faham Nak cari kain lagi. Kalau dia nak terang. Ada dah ni separuh. Jati. Jadi kebanggaan seluruh dunia. Jadi kebanggaan. Kita berada dekat tempat untuk proses terakhir buat pembuatan batik. Jom kita try masuk dalam. Masih ada kado kan? Maksudnya kena rendam dulu ke dalam ni? Ni kena rendah sini. Awas tak dia lepas. Dia berapa lama rendam ke ikut suka? Tak juga. Ada Dia masanya. ikut kuantiti colour. Maksudnya bila colour tu terang ataupun gelap, dia ambil masa dalam sejam atau 3 jam gitu. Kalau step, bila dia orang penting lah, orang paling penting dalam batik. Selepas paci ni tadi, ni dia orang penting. Kena celup dulu. Bila di sini kain tu rosak, dia tak boleh dia tak boleh jual lah. Andai kata di tanah okey kan, sampai sini dia rosak, dia kena hantar balik sana untuk baiki mana yang rosak tu. Faham? Maksudnya kalau macam macam kali tu. Colour dia turun. Dia turun lah. Kali luntur. Setelah selesai di Asri Batik, kami pula tiba di Galeri Wow Pak Sapii and Sons di Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Kini pembuatan wow telah diwarisi oleh generasi kedua, iaitu anak kepada Pak Sapii atau dikenali sebagai Syafi'i bin Jusuf.
Syafi'i bin Jusuh mula meminati bidang kraft wow sejak berada di sekolah rendah lagi. Ketika berusia 10 tahun, beliau sering mengikut rakan-rakannya bermain wow di bendang sehingga sanggup berhenti sekolah ketika berada di tahun 3. Demi minat, beliau belajar membuat wow dari rakan-rakan dan cara-cara sobekan melalui pemerhatian sendiri. Syafi'i amat berbangga kerana minatnya tersebut mendapat dorongan daripada ibu bapanya dan sebagai tanda sokongan ayahnya telah memainkan wow besar yang telah dihadiahkannya. Dengan jualan secara kecil-kecilan, wow yang dihasilkan serba sedikit dapat membantu ekonomi keluarganya. Yang memberi keunikan, beliau yang sangat mahir membuat wow perhiasan dan wow naik untuk pertandingan telah banyak memenangi pertandingan wow di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Antara pertandingan yang pernah disertainya ialah pertandingan wow peringkat antarabangsa, ialah Pasir Gudang Kite Festival International Guest, anjuran Lembaga Pelabuhan Pasir Gudang dan peringkat negeri seperti Johan Wow Cantik dan Johan Wow Naik peringkat negeri Johor, serta pertandingan-pertandingan anjuran Majlis Pelancongan Negeri Kelantan. Selain pertandingan, beliau juga ada menerima jemputan untuk membuat demonstrasi oleh Tourism Malaysia TDC dan aktiviti kebudayaan anjuran kerajaan negeri. Ni nama dia wow jala budi. Asalnya dari Kedah. Serius. Saya pun tak pernah tengok. Okey, ni wow jala budi. Wow bentuk perempuan. Kami diberi peluang untuk menyaksikan Pesta Wow Kebangsaan Kelantan 2022 di Pantai Geting, Tupat, Kelantan yang diadakan pada 11 hingga 13 Ogos. Kami dikejutkan dengan sambutan yang sangat meriah oleh penduduk setempat dan juga dari luar negeri. Kerajaan Negeri Kelantan melalui Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan PIC dengan kerjasama Majlis Daerah Tumpat, Persatuan Layang-Layang Kelantan (Pelayang) dan Majlis Pelayang Malaysia. Pesta Wow telah diadakan sejak tahun 1982. Selepas itu, ianya telah dijadikan sebagai salah satu aktiviti promosi pelancongan tahunan bagi negeri Kelantan. Pesta Wow Kebangsaan Kelantan ini merupakan kali yang ke-39 iaitu dianjurkan di negeri Kelantan. Bersempena dengan program ini, pihak Perbadanan Muzium Negeri Kelantan turut menyertai dengan membuka booth, pameran dan demonstrasi membuat wow kepada para pengunjung. Terima kasih Syira bawa kita orang jalan-jalan di Pesta Wow. So sekarang Ellie nak bawa korang ke Pasar Siti Khadijah. Nama pasar ni diambil daripada nama isteri Nabi Muhammad SAW kerana pada suatu ketika dahulu Siti Khadijah ialah perempuan pertama yang menjadi peniaga yang berjaya pada masa itu. So kalau kita lihat daripada interior dalam pasar ni, dia sangat ceria, berwarna-warni, banyak abstrak. Okey, dalam pasar ni dia ada 4 tingkat. Selain daripada tu, dalam pasar ni juga boleh lihat pelbagai barang yang dijual, antaranya sayuran, barang basah, lepas tu pelbagai makanan, kuih-muih, barang kraftangan dan sebagainya. So kalau korang nak datang pada waktu pukul 6 pagi sehingga 7 malam. Second day. So hari ni hari kedua kita orang berada di Kelantan. Kita orang tak naklah lepaskan peluang untuk mencuba roti titap originally daripada Kelantan di kopitiam kita. Ia terletak di Kota Baru, Jalan Seri Cemerlang. Semasa kita orang dekat sana, kita orang adalah berjumpa dengan Uncle Wong, iaitu pemilik kedai kopitiam kita ni. So daripada situ kita orang temu bual sedikit sebanyak latar belakang kedai ni. Jom sama-sama kita dengar. Saya daripada Pahang, Jantuk. Tapi saya duduk di Kelantan sudah 60 tahun di Kelantan. Saya ialah sebagai tugas kopitan kita sudah 21 tahun. Permulaan saya dulu buka sampai sekarang ni, mula-mula saya buka daripada 20 meja. Tapi tempat saya bermacam-macam makanan ada. Makanan saya ialah yang penting roti titap. Makanan saya sini kalau bercampur-campur ada 12 jenis nasi makanan. Kuih, dapat tiket, akok, sate, semua ada. Adalah 5-6 jenis juga. Ini saya buat dari kopitan kita. Makanan saya ni dari kopitan kita ni sebagai jenis barang Kelantan saja. Kedai saya ialah ada pagi operasi dalam 6.30
9.30 sampai pukul 2.30. Masa 8 jam. Tema Dasar Jaya, Jalan Pekan Jepang. Okey. Hai, hari ini kita berada dekat Muzium Negeri Kelantan ataupun dikenali sebagai Muzium Batu. Okey, jom kita masuk dalam. Istana Batu Kota Baru atau lebih dikenali sebagai Muzium Diraja. Bangunan Istana Batu siap dibina pada tahun 1939 semasa pemerintahan Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Muhammad Kelima, iaitu pada tahun 1920 hingga 1944. Ia dijadikan sebagai hadiah perkahwinan kepada Sultan Yahya Petra, Raja Perempuan Zainab II. Istana ini menjadi kediaman rasmi Sultan Yahya Petra semasa menjadi Tengku Mahkota sehinggalah tahun 1960 apabila Sultan Yahya Petra ditabalkan menjadi Sultan Kelantan dan bersemayam di kediaman rasmi baginda yang baru iaitu Istana Kota Lama. Pada tahun 1966, bangunan Istana Batu telah siap diubah suai untuk dijadikan kediaman rasmi Tengku Sarwani binti Sultan Yahya Petra. Tengku Sarwani menetap di Istana Batu sehinggalah tahun 1969. Pada tahun 1969, istana ini telah menjadi kediaman rasmi Tengku Ismail Petra yang ketika itu bergelar Tengku Mahkota Kelantan sehinggalah tahun 1972. Pada tahun 1991, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan telah mengampuni perkenan agar Istana Batu dijadikan Muzium Diraja Kelantan. Upacara perasmian Muzium Diraja Kelantan telah disempurnakan dengan penuh adat istiadat oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan pada 25 Julai 1991. Maka tak lalu tidur tak nerau, bertingkat kamu. Assalamualaikum dan hai korang. So, sekarang kami berada di Istana Jaha Kota Baru atau lebih dikenali sebagai Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan. Okey, untuk pengetahuan korang, Istana Jaha siap dibina pada tahun 1887 semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Asalnya dikenali dengan nama Istana Raja Bendahara dan telah ditukar nama kepada Istana Jaha sempena mengambil nama sebatang pokok yang berada di halaman istana iaitu Pokok Jaha. So, tamatlah sudah perjalanan kami di negeri Cik Siti Wan Kembang ini untuk mengkaji destinasi kebudayaan dan tradisi masyarakat di Kelantan.